Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Aizat Ishak. Dan saya Amir Rahim. Terima kasih kerana sudi menonton kami di saluran 116 MyTV ataupun di aplikasi MyTV mana-mana. Salam Jumaat kepada anda semua. Terima kasih kerana mungkin ada yang menyokong kami. Mungkin ada yang baru pergi bekerja, berhati-hati di jalan raya yang paling penting. Betul. Okey, ingat jangan rasa marah-marah kalau nak pergi kerja tu sebab apa kita nak cari rezeki. Betul. Itu yang paling penting. Yes. Dan jangan lupa kalau anda on the go, download MyTV mana-mana di Apple App Store dan Google Play Store. Dan kita ada satu berita yang terbaik untuk anda semua yang meminati dalam bidang menyanyian. Okey, kita nak beritahu pasal Suka Record. Yes. Jadi anda kat luar sana jangan lupa untuk hadirkan diri ke pencarian bakat Suka Record. Tak kisah lelaki boleh, perempuan boleh, berkumpulan pun boleh. Yang paling penting 18 tahun ke 35 tahun ke atas yang anda kena bawa -1 atau alat muzik tersendiri. Betul, dan semua genre dialu-alukan, rock ke hip hop ke pop boleh. Show your talent, okay? Show your talent. Dan kalau anda nampak QR code di skrin sekarang, scan untuk registration. Okay, pendaftaran, tarikh tutup pendaftaran 31 Ogos ini. Dan tarikh uji bakat yang penting kena ingat 2 September dari pukul 10 pagi hingga 6 petang. Kalau nak tahu apa-apa maklumat lanjut, anda boleh terus ke kita punya social media MySuka TV atau pergi email kami di sukarecord@sukatv.com. Yes, baiklah, bersempena dengan bulan kebangsaan ini, macam biasa Suka Pagi akan kongsikan pelbagai perbualan yang menarik untuk menyemarakkan lagi semangat cinta negara kita ini. Kita ada tetamu istimewa daripada panel Majlis Profesor Negara dengan topik keharmonian masyarakat Malaysia pelbagai kaum. Tapi itu Mac, bukan itu saja, kita ada juga kumpulan rock legend yang dah lama bertapak di industri muzik yang lama kita tak nampak. Kita akan rindu punya, iaitu kumpulan UKIS. Kalau anda semua rindukan mereka, anda nak tahu apakah di sebalik interview yang kita akan tanyakan, terus kekal bersama dengan kita. Baiklah, kita nak ke segmen pertama, iaitu Knock Knock, siapa tu? Hai, saya Profesor Siva Murugan Pandian dari Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia. Dan kini saya menjadi ahli pemegang amanah Majlis Profesor Negara dalam bidang sosiologi politik dan hubungan etnik serta pengajian politik. Okey. Good morning, Prof. Good morning, apa khabar? Prof. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih atas pagi jemputan. datang kat sini. Terima kasih sebab datang jauh-jauh dari Penang. Dengan cerita Prof dari Penang. Okey, terima kasih. Baiklah, bersama kami ialah Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian, seorang fellow dan ahli Lembaga Pengarah Majlis Profesor Negara. Dan kita selalu nampak Profesor dalam TV dan pertama kali lah appearance di Suka TV. Jadi Prof, boleh tak cerita bagaimana Prof boleh terlibat dengan Majlis Profesor Negara ni? Mungkin orang nak tahu. Dah beberapa tahun saya terlibat dengan Majlis Profesor Negara sejak penubuhannya di dalam beberapa kluster-kluster pembangunan sosial, kluster perpaduan, kluster politik antarabangsa, dan susulan daripada itu akhirnya kini saya menjadi salah seorang ahli pemegang amanah Majlis Profesor Negara. Dan Majlis Profesor Negara ini merupakan yang pertama ditubuhkan untuk melibat urus semua profesor yang ada kepakaran dan bertujuan supaya kita dapat melakukan advokasi sosial, dapat meneruskan agenda yang berkaitan dengan isu semasa supaya dapat dikaitkan dengan soal dasar dan juga keberikatan dengan kerajaan, dan yang terakhir adalah supaya penyelidikan berterusan dapat dilakukan berdasarkan kepada kepakaran masing-masing. Sebab itu kita ada hampir 12 kluster di dalam Majlis Profesor Negara yang membabitkan soal sosial, politik, ekonomi, hubungan antarabangsa, alam sekitar dan seterusnya. Dan ini juga membabitkan chapter di universiti, di mana semua universiti dibabitkan di dalam Majlis Profesor Negara supaya dapat menggambling kepakaran tenaga mereka dan juga melihat keseimbangan di antara masyarakat, universiti dan juga dasar. Dan yang penting saya rasakan adalah secara strategik bertujuan untuk membolehkan kepakaran itu dikongsi dengan masyarakat serta terbabit secara langsung tidak langsung dalam penggubalan dasar, memberikan inisiatif dan juga membolehkan kita bergerak ke hadapan. Wow. Tugas-tugas ni saya rasa agak, kalau untuk kami agak beratlah, memerlukan pengetahuan yang sangat besar. Betul tak? Okey, mungkin Prof sendiri boleh terangkan apakah peranan dan juga usaha Prof sendiri dalam melaksanakan visi Majlis Profesor Negara ni?
Ya, sebagai seorang yang ada kepakaran dalam bidang sosiologi politik, sudah pasti ia juga akan menyumbang kepada apa saja yang perlu dilakukan, terutama dalam usaha untuk meneruskan penyelidikan, dan kedua edukasi sosial sebagaimana saya katakan tadi, terbabit secara langsung dengan komuniti ataupun masyarakat. Dan ketiga, saya rasakan yang penting adalah inisiatif yang diambil itu adalah bertujuan supaya dapat terlibat di dalam penggubalan dasar. Dan juga kalau kita perhatikan di sinilah sumbangan dari sudut kepakaran, idea, pemikiran. Sebab itu dilihat Majlis Profesor Negara ini sebagai pemikir yang strategik mendalui zaman. Supaya itu akan dapat dinilai dan juga dapat melihat profesor itu tidak berada dalam kedudukan silo tetapi dapat bergerak ke hadapan dan juga memastikan sumbangan mereka itu mungkin akan diberikan pengiktirafan dan juga menggalas tanggungjawab agar membawa kepada nilai kesejahteraan dan juga soal pembangunan negara secara berterusan. Okey. Baik, sekarang kita dah dapat a clear picture lah tugas dan visi dan misi Prof dalam Majlis Profesor Negara ni. Baik, topik kita pada hari ini ialah keharmonian masyarakat Malaysia pelbagai kaum. So, pada pendapat Prof lah, apa yang boleh difahamkan dengan keharmonian masyarakat ataupun negara ataupun dalam bahasa Inggeris unity in diversity? Boleh explain secara mendalam lagi? Ya, sirah negara kita sudah pun dah mencapai 66 tahun merdeka dan juga 60 tahun menyambut hari kemerdekaan. Dan keunikan negara kita adalah kerencaman kepelbagaian, keanekaragaman, berbilang bangsa, berbilang etnik, merentasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Dan sudah pasti dalam soal kerencaman itu ia perlu diraikan. Kita tidak boleh melihat kerencaman itu sebagai satu liability tapi sebagai satu aset, dan bagaimana kita mampu untuk meraihkan kepelbagaian itu berteraskan kepada soal untuk mempertahankan perpaduan. Perpaduan itu tidak datang dengan sendirinya. Malaysia tidak sempurna, tapi yang menyempurnakan Malaysia adalah kita sebagai warga negara yang bertanggungjawab dalam soal mempertahankan keharmonian, perpaduan dan juga soal kemufakatan dalam kalangan masyarakat supaya masyarakat sedar walaupun kita berbeza, dilahirkan dengan pelbagai perbezaan tetapi ada bucu persamaan. Bucu-bucu pemisah itu tidak harus menjadi dinding ataupun menolak kepada nilai yang boleh dikongsi berdasarkan kepada nilai kemanusiaan, nilai keinsanan. Dan saya percaya itulah yang mahu dilihat unity in diversity. Bagaimana kita mahu melihat padu di dalam perpaduan itu membawa kepada nilai kepelbagaian, dan kepelbagaian itu diangkat supaya yang lain turut akan mencontohi negara kita. Rambut sama hitam, hati lain-lain, apatah lagi yang tak berambut. Sudah pastilah kita harus mencari soal keseimbangan. Ada sensitiviti yang perlu dipelihara, terasnya masih lagi kepada perlembagaan dan rukun negara, dan kepelbagaian itu akan membawa kepada soal bagaimana kita mempertahankan nilai-nilai ini bersama. Ia bukan sekadar menjadi tanggungjawab seorang individu, walaupun seorang itu Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban, Bidayuh, orang asli, Dayak sekalipun, tapi masih lagi dirinya sebagai warga Malaysia. Betul. Jadi sebagai warga Malaysia yang bertanggungjawab dalam soal kerencaman ini, harus dilahirkan keserasian. Bagaimana nilai perkongsian, nilai kepunyaan itu harus membawa kepada nilai jati diri yang kukuh, dan jati diri itu datang jika sekiranya mereka melihat diri mereka sebagai seorang warga Malaysia yang bertanggungjawab. Betul, saya setuju dengan apa yang Prof cakap. Sebagai seorang warga negara Malaysia, kita perlu terapkan apa-apa yang Prof telah cakap tu. Memang untuk kekal aman, damai, harmoni. Betul, Lezat? Baik, Prof, okey, seperti yang kita tahu, okey, Malaysia juga pernah mengalami beberapa rusuhan kaum. Okey, jadi apakah pengajaran yang boleh kita dapat dapat terapkan dari insiden ini? Dan bagi pandangan Prof sendiri, apakah langkah yang patut diambil oleh kerajaan dan kita sendiri sebagai rakyat Malaysia untuk mengelakkan provokasi kaum sebegini berulang lagi? Ya, kita dah melalui pelbagai insiden. 13 Mei 1969, kemudian di Kampung Rawa 1998, 2001 di Kampung Medan, di Lawihat. Pelbagai insiden berlaku, tapi kesemua itu harus dijadikan sebagai iktibar dan mengambil iltizam bagaimana untuk memastikan bahawa itu tidak menjadi penghalang secara berterusan yang boleh menyebabkan kita tidak menjadi masyarakat progresif. Betul. Soal ini berlaku kerana wujudnya stereotyping, prejudis, prasangka, labeling, nilai syakwasangka, kebencian dalam kalangan masyarakat mungkin disebabkan oleh anasir-anasir tertentu termasuk dalam dunia politik. Tapi di sinilah yang mahu kita lihat bagaimana kita nak mencari usaha ke arah keseimbangan yang bersama. Betul. Cabarannya besar, bukan saja di peringkat dalam negara, serantau di peringkat global. Tapi saya percaya kalau kita terap 3 nilai,
tiga nilai yang menjadi dinding pada diri kita. Faham, hormat, terima. Kita cuba faham di antara satu sama lain. Hormat. Apabila kita dah memahami di antara satu sama lain, saya percaya kita akan hormat. Dan yang ketiga, menerima perbezaannya. Yang fitrah manusia dilahirkan, kalau saya boleh jadi Ustaz Siwarudin sekejap ya. Surah Al-Hujurat ayat ke-14. Fitrah manusia dilahirkan, lelaki dan perempuan, berpuak, berbangsa dan juga berbilang etniknya. Tetapi fitrahnya adalah untuk saling mengenal di antara satu sama lain. Okey, baik Prof. Okey. Itu saya setuju, kita faham, terima dan hormat. Baik, saya tertarik dengan cerita Prof. Mungkin kita boleh sambung kejap next segmen, tapi kita nak berhenti berehat seketika. Kami akan berhenti berehat buat seketika, tapi sebelum tu di Suka Pagi ada sesuatu yang untuk dikongsikan kepada penonton. Jadi jom saksikan. Tawaran hebat Suka Shop, Herbs Garden. Nak cuba cara tradisional? Dapatkan pegaga dari Herbs Garden untuk dimakan pada waktu siang dan malam dengan harga serendah RM89 hanya di sukashop.com. Welcome back to Suku Pagi. Masih lagi bersama kami, saya Amir, Aizat dan juga tetamu kita Prof. Ya, Prof. Tadi kita dah banyak borak dah dengan Prof. Yes, tapi kita memang info-info yang penting lah kita rasa. Saya sangat suka tiga perkara yang perlu kita terapkan. Tadi Prof mungkin boleh sambung short and sweet yang tadi. Bagi saya, faham, hormat, terima itu harus menjadi nilai besar dan ianya bermula daripada keluarga. Keluarga harus menjadi benteng kekuatan pada diri kita, membina siasat akhlak akidah kita. Yang keduanya adalah di sekolah, institusi pendidikan. Sekolah. Ya. Kita menghabiskan banyak masa di sekolah, tadika, di universiti misalnya. Mana semasa kecil pun perlu perlu ada asasnya. Kita mesti memahami bahawa bila kita dilahirkan di hospital, betul, tak ada siapa pun dibisikkan dengan lagu negaraku. Ada doktor dengan jururawat bisik lagu negaraku, baginya perlembagaan rukun negara, junjunglah. Kalau ada itu lain macam lah jadinya. Orang Islamnya dengan azan, orang bukan Islam dengan ritual kepercayaannya. Tapi kita harus melalui proses pembelajarannya. Betul. Keluarga harus mendidik, mengasuh, menyemai dan juga memupuk nilai ini. Kemudian di sekolah, macam saya katakan tadi, media harus mainkan peranan, agensi berwajib, rakan sebaya, pemimpin. Tetapi akhirnya inisiatif itu kena datang daripada dalam diri kita sendiri. Kalau kita melihat seorang diri yang bertanggungjawab, kita dah bina Malaysia, tapi kita masih belum membina warga Malaysia yang sempurna lagi. Jadi ke arah itu, tiga nilai itu harus dibebani dengan perkara yang boleh meningkatkan nilai keesanan, pemahaman supaya kita terap. Dia bukan sekadar faham. Faham itu okey, kemudian terap, kemudian menjadikan amalan. Sebab itu dikatakan pada tahun 1970 bila rukun negara dilancar oleh Tun Abdullah, ketika Tun Abdul Razak, dia menyatakan bahawa jangan sekadar rukun negara itu menjadi satu dokumen, ia harus menjadi darah daging kita. Bermaksud kita harus jadikan ia sebagai amalan. Mungkin banyak orang bukan terlupa lah macam dia tak pentingkan sangat, bukan tak pentingkan sangat, macam dia tak ambil serius. Ya. Okay. Tapi Pertubuhan Ikram Malaysia memandang serius dengan sentimen kaum yang dihangatkan di media sosial dan sebagainya. Okey, jadi kita sebagai rakyat Malaysia lah, apa yang kita perlu buat supaya diskriminasi ini di sosial media semua dapat ditangani, dielakkan in the future? Macam mana kita nak buat? Ya, kalau kita perhatikan hari ini dah wujud komuniti alam maya di media sosial digunakan sebagai satu asas terlapak ataupun platform baru untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan di situlah yang melahirkan kecelaruan, kesangsian dan juga syak wasangka disebabkan wujudnya kebebasan untuk berkata, bertutur apa saja. Tapi sepatutnya kita harus bertanggungjawab dengan diri kita sendiri. Kalau kita nak memastikan diskriminasi ini tidak berterusan, kalau kita nak pastikan perkara ini tidak akan mengganggu gugat apa yang telah kita bina selama ini, sudah pastilah tanggungjawab itu harus dipikul bersama. Bagi saya yang penting di sini adalah kita harus faham apa matlamat kita, apa cabarannya, bagaimana asas di manakah perkara ini timbul, kenapa perkara-perkara ini sebenarnya akan memberikan impak yang besar kepada bukan sahaja negara tapi masyarakat dan diri kita sendiri. Kalau kita katakan seperti itu disebabkan kita berada dalam zon keselesaan, bagaimana satu hari kita berhadapan dengan keadaan yang tidak menentu, yang berterusan, bukankah ia akan mempengaruhi keadaan politik, ekonomi, sosial kita? Jangan disebabkan guruh di langit, air dicurahkan. Jangan kampung sorak menang tergadai. Jangan marahkan nyamuk kelambu terbakar. Dalam soal ini, saya percaya bahawa kita harus mempunyai kekuatan dalaman yang cukup hebat
supaya menampakkan contoh kepada yang lain, idola, dan juga agar mereka memahami ini ada cabarannya pelbagai, tetapi kita mencari satu bucu yang sama. Macam saya katakan tadi lah, nak menarik rambut, pastikan tepung itu tidak berselerak, rambut tidak putus tanpa ditanya mana datangnya rambut pada yang tak berambut. Jadi bagaimana kita nak memelihara isu ini supaya kita maju ke hadapan dengan aman dan damai. Prof pun pandai buat lawas sebenarnya, tak sangka. Prof pandai berkata-kata. Kalau awak ni perempuan, cair dah. Okey, baik Prof. Okey, apakah unsur-unsur penting dalam membina perpaduan etnik yang harmoni di Malaysia? Bila kita katakan perpaduan ini untuk siapa? Adakah untuk diri kita, untuk masyarakat secara umumnya, ataupun sebenarnya sekadar sesuatu yang bersifat kosmetik atau retorik? Perpaduan itu macam saya katakan tadi, 3 nilai besar. Faham, hormat, terima. Kalau ada nilai itu, maka perpaduan itu boleh bergerak ke hadapan. Kita melalui fasa penyatu paduan, kemudian kesepaduan, barulah kita bergerak ke arah perpaduan. Perpaduan itu tidak mudah. Dia menjadi satu tapak idaman. Kita sentiasa akan berhadapan dengan keadaan tersebut. Tapi bila berada dalam kedudukan kesepaduan sosial itu sekurang-kurangnya bolehkan kita boleh bersama. Ada perkara yang mungkin sukar untuk kita bersama. Itu hakikatnya. Kita boleh bersama dalam sukan, hiburan, makanan. Dan sudah pastilah kita harus luaskan lebih besar. Dia soal integrasi. Soal kita tidak amalkan asimilasi. Kita tidak amalkan asimilasi. Asimilasi bermakna majoriti menerima yang minoriti harus hapuskan apa yang sudah dibelajari selama turun-temurun. Kalau kita lihat, contohnya saya berikan nak memudahkan pemahaman asimilasi dengan integrasi. Kalaulah beberapa tahun lepas saya ditakdirkan berkahwin dengan Nilofa, contohnya. Tidak terikat dengan ni nama samaran. Mungkin saya perlu hapuskan apa yang sudah saya warisi. Keluarga Nilofa harus menerima. Itu asimilasi. Tapi dalam konteks negara kita mengamalkan integrasi. Supaya kita boleh meneruskan ritual kepercayaan kita. Jangan Mi terus ketawanya Mi. Tak terjadi. Minat Nilofa rupanya. Tak sangka Prof. Jadi begitulah keadaannya. Integrasi itu harus diangkat. Okey, jadi Prof, saya nak tahu jugalah pada pendapat Prof lah. Kalau tengok situasi sekarang di Malaysia zaman sekarang, perpaduan antara etnik ni makin kukuh ke ataupun mesti ada lagi banyak boleh diperbaiki ke macam mana? Saya rasa rapuh. Yang perlu diperbaiki adalah pemimpin sendiri harus menjadi teladan contoh kepada yang lain. Sebab parti politik kita kebanyakan ditubuhkan pada garis keetnikan. Kenapa tidak kita mencari satu kesepakatan, satu kemuafakatan, satu yang menampakkan kematangan ke arah nilai bermoral, berhemah, supaya kerapuhan itu tidak menjejaskan kredibiliti, reputasi negara kita. Kita mahu memastikan negara ini tidak tercicir, tergelumsur disebabkan oleh perubahan yang berlaku. Cabaran itu besar, cabaran itu harus dipikul bersama. Jadi bagi saya, untuk perkukuhkan perpaduan, masing-masing harus melihat kepada bagaimana untuk mengembangkan institusi yang ada, baik dalam pendidikan, ekonomi, sosial, politik, supaya perpaduan itu tidak terjejas hanya disebabkan oleh bilangan daripada kita. Janganlah pula kita berada dalam zon keselesaan. Bila kita terasa sentiasa berada dalam keadaan selesa, itu juga tidak bagus. Kita sentiasa perlu menilai, mengamati dan juga memastikan apa yang berlaku dalam konteks negara kita ini penting, bukan saja untuk generasi kita tapi generasi akan datang yang akan perlu meneruskan satu kesinambungan, bukan saja kepimpinan tetapi kerencaman itu perlu dipertahankan. Okey. Bagus tu. Bagus Yes. Ambil faham tak? Ya, faham lah. Okey. Baik. Okey, untuk yang ni, pada pandangan Prof sendiri. Okey, bagaimana dengan semangat kemerdekaan rakyat Malaysia pada zaman sekarang ni? Terutamanya generasi muda lah yang kita tengok menyanjung tinggi nilai kemerdekaan itu sendiri. Kita selalu bandingkan dengan generasi pra-merdeka, generasi merdeka dengan generasi pasca merdeka. Generasi sebelum merdeka, dia melalui penderitaan, keperitaan pada zaman penjajahan. Itu keadaannya. Zaman merdeka, generasinya berlainan. Dia baru nak membangun negara ini, berhadapan dengan kedudukan proses pertumbuhan ekonomi yang perlu dibaik pulih, sektor kemudahan, prasarana, infrastruktur yang perlu ditambah baik. Dan terakhir adalah generasi hari ini. Generasi hari ini adalah generasi yang melengkapi apa yang telah ditinggalkan oleh dua generasi yang lepas. Sudah pastilah kita tidak boleh harapkan mereka mempunyai semangat seperti mereka, tetapi pengisian dan penghayatan ke atas kemerdekaan tidak semata-mata soal kita mendapat kebebasan daripada penjajah. Pengisian penghayatan itu penting. Maksudnya
kadang-kadang dikaitkan dengan soal kemiskinan, adakah itu juga kemerdekaan, kita juga dikaitkan dengan soal peluang pekerjaan, kos sara hidup, semua itu dikaitkan dengan soal kemerdekaan. Apa gunanya kita merdeka tapi kita masih lagi terhimpit dengan sektor seperti itu, ada yang menyoal. Jadi generasi hari ini barangkali tak menunjukkan rasa cinta itu seperti mana generasi dulu. Tapi tidak semestinya generasi hari ini tidak ada semangat seperti itu. Saya percaya setiap individu yang bangga menjadi warga negara ini ada nilai dia. Pasti semangat patriotisme, nasionalisme, jati dirinya. Cuma mungkin penghayatannya berbeza-beza. Dan bila kita bercakap tentang patriotisme, sudah pastilah ia membabitkan soal kita pertahankan perlembagaan, kita bangga menjadi warga negara ini, kita sanggup berkorban untuk negara ini, kita sanggup pertahankan negara ini, kita juga memelihara kedaulatan negara ini. Bermakna generasi hari ini saya percaya ada nilai itu, cuma tidak ditunjukkan secara luaran, dalamannya pasti ada. Dan kita tidak boleh sama sekali perlekehkan generasi hari ini semata-mata keadaan sudah berubah. Betul, generasi muda ditunjuk menari je kat TikTok dan sebagainya. Mungkin macam Prof cakap, dalam dia yes, dia semangat. Semangat atas negara, cinta negara. Cuma dia tak tunjuk di social media dan sebagainya. Macam mana kita nak pujuk diorang untuk tunjuk ni? Saya rasa banyak platform sekarang, TikTok ada, Instagram ada, Facebook ada, semuanya boleh digunakan untuk menunjukkan penghayatan pengisian mereka adalah berdasarkan kepada soal bagaimana mereka juga bangga menjadi warga negara. Yes. Alright, baik Prof, terima kasih kerana sudi datang di Suka Pagi. Kami sangat hargai info-info yang Prof kongsi dan kami harap anda semua pun dapat menghargai dan menerapkan semangat kemerdekaan dan semangat untuk menjadi warga negara Malaysia. Baiklah, kita nak berhenti rehat seketika dahulu. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini di Suka Pagi eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Wow. Tengah rancak borak tadi. Okey, kembali lagi bersama dengan kami di Suka Pagi. Pastinya anda ternanti-nantilah siapakah, bukan kita dah sebut lah. Kita dah sebut dah penyanyi rock legend tu. Yes, tetapi kita nak terima kasih kepada anda semua sebab masih sudi menonton kami di saluran 116 MyTV ataupun di aplikasi MyTV mana-mana. Baik, kita tak nak buang masa lagi, Azad. Kita nak ke segmen seterusnya. Knock knock, siapa tu? Okey. Halo, hai. Yes, meriah kita pagi ni kita ada band UK. Kita ada UK. Selamat datang. Selamat datang. Ya, selamat datang. Okey. Sehat? Sehat, alhamdulillah. First of all, mungkin kita boleh mungkin ada ialah generasi baru kan. Generasi baru kadang-kadang didengar lagu lama. Okey, mungkin ada yang nak perkenalkan dirilah. Okey, abang. Okey, nama saya penuh Azmi Hassan. Okey. Nama pendek Amy. Stage name Amy UK. Amy UK. Berasal dari Johor. Mantap. Ya, mantap. Yes, baik. Okey, nama saya Said Tarmizi bin Yamis, asal daripada Sabah. Oh, Sabah, bang. Sabah, bang. Baik. Okey. Saya Epoy. Saiful Azhar lah daripada KL. Okey. Abang. Saya Fazlan bin Ali, berasal daripada Sabak Bernam. Sabah pernah. Ni rockers kita ni. Saya Kabir, berasal daripada Sabah juga. Ya, ini dia band UK. Baik, boleh mungkin cerita sedikit perkembangan band sekarang ni. Ada apa Abang Imi baru? Okey, sekarang ni kita baru saja keluarkan music video. Okey. Baru saja 3 minggu menghampiri 1 juta view. Dan trending nombor 14 dan juga meletup juga di seluruh Indonesia. Itu yang best ya. Itu yang rasa macam terkejut lah. Macam rasa macam oh my god. Bang, orang banyak orang baru sekarang ni semua nyanyi lagu lama bang. Betul. Dia flashback. Nostalgia. Era 90-an. Betul. 80-an naik balik semula. Dan bukan itu saja, UK ada ahli baru. Penyanyi kita, Coot. Okey, so macam mana perasaan Coot dengan band UK sini? Macam mana perasaan bila first dilamar untuk jadi penyanyi? Kahwin. Muhammad tu kahwin. Sebelum ni saya kerja sebagai foreman. So saya memang selalu cover lagu lah. Waktu itu saya cover lagu Pahit Akan Manis Akhirnya. Dan saya mau naik di Instagram. Lepas tu Abang Imi jumpa. Abang Imi jumpa. Abang Imi Datuk lah. Datuk Imi jumpa. Lepas tu dia
Terisi. Yeah. Okay, actually Yes, bukan actually, soal je. Kita, betul. kita jangan lupa yang belakang. Rajuk. Tak nak lah kawan. Dia macam ibarat kita interview dua orang je. Okey, yang lain macam mana perasaan? Macam mana? Okey, kita tahu Abang Amy, UK satu nama orang kata apa legend dulu kan, kumpulan rock legend. Tapi dapat bersama, macam mana perasaan mungkin? Saya rasa perasaan seronok ah. Memang ada dulu dah kenal kumpulan UK ni. Memang kenal lah. Ha. Kita kenal tapi UK tak kenal kita. Gitu asalnya. Kita orang tak tahulah kalau saya lah. Saya asal pun daripada kampung. So main pun asalnya main kenduri kahwin je. Asal boleh. Oh, Kenduri kahwin. So dapat main session untuk artis lama asalnya sikit-sikit. faham. So Itulah. Abang Amy jumpa. Ini Abang Amy memang jumpa seorang-seorang ke Wah? Abang Amy ni macam super agent lah. Ya. Dia lah punca action. Okey, Sabah ni jauh tau. Betul. Bang. Okey, mungkin Abang Amy macam mana boleh jumpa ni? Jumpa mereka. Mungkin Rahsia-rahsia baik tanya Tuan Badan. Tuan Badan lah. Lebih Kita abdal, accident. lebih abdal. Accident? Accident Apa terlanggar kereta ke apa? dalam satu sesi lah. Oh, satu sesi. First, saya session untuk lagu raya kot. Lagu siapa Baby Shima tengok. Lagu apa? Saya session untuk main flute. Masa tu saya masih lagi seorang guru di Labuan lah. Saya masih lagi seorang cikgu. Serius ke guru ni? Panjang ni. Masa tu lah. 3 tahun lepas. Okey. Macam tu. Jadi bila dah session macam tu, dia pun risik-risik tanya boleh main drum tak? Kita cakap dah kita memang dah ajar muzik kan. Jadi kita bolehlah main. Kita dah ni dia cakap boleh tulis, boleh baca, dan tulis lagu ni dia bagi song list, dan kita just transcribe, dan kita practice, dan Terus jalan. Terus diserap. So memang dari awal tu chemistry dah ada ke macam mana bila Abang Amy dah recruit semua? Okey. Macam mana mula-mula nak buat lagu bersama ke, nak jamming ke apa? Macam mana chemistry tu? Dah memang auto boleh gel ke? Ya, memang kebiasaannya sebelum kita nak membuat apa-apa persembahan memang kita akan test dulu. Okey. Mana kita akan uji seorang-seorang untuk tengok kat mana kemampuan dia. Tapi bila kita bila kalau panggil kata pemuzik ni memang dia dah biasa. Jadi bila kita jamming tu dia dah dapat rasa keserasian tu ada. Mana kita faham drummer dia macam ni, bass macam ni, gitar macam ni. Bila kita gabungkan dia jadi type. Jadi jadi gabungan tu grup jadi. Okey. Cara permainan tu penting. Sebab kita pergi quality. Bukan quantity. Bukan quantity. Quality betul. Ya. Quality lagi penting dari quantity. Betul. Yes. Quality number one. Betul. Awak setuju Aizat? Saya sangat setuju. Okey. Baik, okey mungkin kita boleh teruskan dengan soalan lah. Okey, macam mana penerimaan lagu pahit kita sebut pasal lagu lagu pahit akan manis. Akhirnya ini adalah lagu lama yang dipromosikan dan direkod semula dengan menggunakan suara vokalis baru. Ya, betul. Ini trending dah ni. Dekat YouTube lebih dah 800 juta tadi. Juta. Sekarang hampir 800 lebih lah. Sekarang 800 lebih dah. Baik, 850. sampai ke Indonesia pun Ya, orang tahu ya. Okey, mungkin boleh kongsikan apakah tujuan kumpulan UK berbuat sedemikian. Kenapa tak buat lagu baru dengan penyanyi baru? Okey, sebenarnya kita ada lagu baru. Ada. Dekat YouTube kalau anda type ada UK Terpaksa Dalam Rela dengan I Love You I Miss You Too. Ada 2 lagu Suara Congak. Dan untuk projek yang seterusnya, pada awal dulu saya jumpa Congak ni dekat IG. Okey. Dia nyanyi lagu Pahit Akan Manis Akhirnya. Jadi saya ambil buat projek untuk cover. Sebenarnya untuk cover saja sebenarnya. Okey. Tapi tak diduga sambutan sungguh luar biasa. Lagu itu meletup di seluruh Indonesia. Malaysia, Singapura dan juga Brunei. Uish, mantap tu. Itu yang mungkin bagi saya sebenarnya. Mungkin peminat merindui UKIS. Dan saya anggap yang sekarang ini adalah UKIS Reborn 2023. Kalau dulu bersama dengan Amis 95. Sekarang 2023. Inilah dia. UKIS Reborn. Okey, Cok, saya nak tahu jugalah bila Cok nyanyi lagu lama ni balik. Macam mana perasaan Cok? Ada tak orang fans sekarang banding Cok dengan penyanyi sebelum ni? Ada komen ke? Macam mana melawan netizen? Netizen ni kita tak boleh nak kawal. Netizen ni betul, kita tak boleh kawal. Tapi kita boleh tak payah baca. Betul, itu betul. Tak, bagi saya simple tau. Dalam senario ni, dia mesti ada yang suka, ada positif, ada negatif. Jadi kita balance benda tu. Kita jangan kecil hati pun. Sebab mereka sebenarnya walaupun yang kecam, itu adalah sokongan.
daripada belakang. Betul. Sebab dia nak ambil tahu. Colok Kalau lah, jangan bang. betul, dia tak kejam. Betul. Actually kan saya setuju kecam tu sokong sebab apa? Dia akan sokong algoritma di media sosial. Algoritma, Naikkan lagi. betul. I think maybe that's why sampai ke Indonesia Ya, gitu kan. Sampai ke Indonesia tak sangka. Indonesia pun sekarang ni memang ambil lagu-lagu lama kan. Lagi UK sekarang ni. Tengah naik. Betul. Nostalgia lah. Okey, mungkin boleh kongsikan sedikit tentang perancangan terdekat UK. Apa plan next Ada plan? terlintas Ada buat nak show keluarkan. Buat tour? Malam ni kita show dekat Tapah. Malam ni? Malam ni. Pukul berapa? Pukul 9.30. Okey. Besok dekat Stadium Alustar Kedah. Stadium. Dah start dah ni? Kedah dah. Start masuk. Dah start busy Lepas tu 28 Bini terus pergi sana. 28 berada di Penang, 29 dekat Sungai Besar Stadium, 30 dekat KL, 31 dekat Keluang, 1 bulan dekat Pahang, 2 bulan Kelantan, 3 Kota Tinggi. Oh ini typical rock band punya schedule lah, pergi tour sana sini. Yep. Okay, kami doakan Bukan. semoga you all ada tenaga lah untuk. amin. Semoga. InsyaAllah. Okey baik Abang kita Amy je ni, Abang Amy kena banyak Yes. tenaga ni. Yang lain ini semua kerah-kerah lagi ni. Ni muda-muda tau. baik okey kita ada banyak lagi nak borak tapi kita kena berhenti rehat seketika dahulu. Yep. Jangan ke mana-mana. Stay tune bersama kami di Suka Pagi. Eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Welcome back to Suka Pagi. Masih lagi bersama kami Amir dan Aizat dan juga band UK. Okay. Tengok betapa excitednya mereka. Itu yang kita nak. Kan? Tapi sekarang ni kita nak ke segmen yang lain sikit. Takut. Abang Amy mesti terbakar ni. Hangus. Baiklah kita nak ke segmen seterusnya. Papan Panas. Aduh, panas. Jahanam ni. Alright. Okey Azad. Okey, baiklah. Okey, kita nak explain cara permainan dia. Mudah saja. Okey, dekat sini semua saja boleh pilih number tapi kita mulakan yang paling hujung sekali. Kita ada 20 soalan. Kita ada 20 banyak soalan. Yes. Okey. Jadi pilih nombor. Pilih nombor, saya baca soalan, sila jawab. Antara 1 hingga 20. Secara terus. Sejal. Faham. Okey, Pilih je secara mana terus. dulu. Tak apa. Sabar dulu. Kita pergi one by one. Okey. Yang sulung. Okey, pilih abang, satu nombor. Pilih satu nombor. Nombor. Saya suka nombor 8. Okey, nombor 8. Okey, soalan nombor 8. Siapa yang paling lambat bersiap antara korang ni? Ni. Yang depan saya ni. Kantoi. Dia paling lambat. Semua tunjuk dia. Oh, Betul ke Coy? Nak pertahankan diri? Dia paling lambat. Rasanya tak. Betul Salah tu. Salah ke? Salah kan? Backup lah. Mana boleh backup? Tak boleh. Dah salah lah. Semua sepakat. Dia tak okey, dia tak pokok takkan bergoyang kalau tak ada angin. Goyang-goyang ke? Pengaku je lah. Macam muka macam dah terima dah Tapi pasal. tak apa. Redo je. Dia kalau tak apa penyanyi memang lambat tak apa. Tak apa Biasa. Ben boleh main dulu lah. Boleh main dulu. Okey, baik abang. Seterusnya pilih nombor. Nombor 3. 3. Okey, Azad baca Okey, nombor 3. Siapa paling playboy? Abang Amy terasa? Terkejut. Yang paling playboy Trigger. Yang paling tua. Yang paling Alamak. Siapa yang tu? Ni lah. Aku pula. Saya 27. Oh ya. Ni yang paling tua. Ni paling tua. Nampak tak habis rambut? Lama hidup ni. Dah lama hidup ni. Okey, Dia pendek. tengok rambut lah. Beda kan? Okey. Dia bukan kata playboy, dia paling banyak wanita. Ladies man lah. Tukang pukul. Tukang pukul. Kalau pergi show gambar dia paling banyak. Ya. So agak-agak nanti pergi tour berapa banyak nombor boleh dapat? Boleh lah. Satu buku tu Satu buku. kadang-kadang tak penuh. Okey, Tapi tak ada tu. Zaman sekarang bukan ambil nombor, dia ambil Mengaku IG je orang. lah. Berapa banyak IG rasa dia boleh? Scan. Scan lah. Okey. Alright, jom. Seterusnya pilih nombor. Okey, semalam anak mimpi nombor 2. Nombor 2. Jadi anak mimpi nombor 2 lah. Alright, nombor 2. Dua lah, Soalan baca lah. nombor 2. Siapa selalu datang paling lambat dekat studio? Paling lama dekat studio, sebelah saya ni. Betul ke? Uyo.
Macam mana ni? Tadi tembak depan. Okey. Berani dia cakap bos tak alamat. Jauh. Sebab dia jarak. Berani dia, berani Saya dia. dekat hijau. Tapi ni dari Sabah lagi jauh. Alamak. Ada orang ada siapa? Okey, tak apa. Dalam studio kita boleh maafkan lah. Kan? Janji dalam show jangan lambat. Tapi at least kita dah tahulah siapa yang boleh lambat. Betul. Okey, seterusnya. Coot, pilih nombor. Saya suka nombor 12. 12. Okey, bacakan nombor 12. 12 saya cakap 12. Okey. Siapa yang paling suka kenakan orang? Tak ada yang legend. Sejuk aircon. Dia bukan member je yang dia kenakan. Ya. Sama-sama penonton dia kenakan. Oh ya. Baru tahu lah. Dua kena. Cuba dikenakan penonton. Apa dia? Bagi contoh sikit, ada? Gurau-gurau. Selalu kahwinkan orang. Dia suka Tapi kahwinkan sekarang orang. ni tengok Abang Mi liar ni. Lunjak Macam ni. burung pati. Tak liar dia jinak. Jangan main. Okey. Abang Mi. Okey, Abang Mi pilih nombor pula. Kau tahu nasib dengan orang kan? Abang Mi special lah. Abang Mi 2 nombor. Saya Dua nombor. suka nombor 9 Okey, 9. dengan nombor 18. Okey, kita baca nombor 9 dulu. 9. Okey, siapa yang paling kurang cerdik antara korang? Wow, semua gelak ni. Aku rasa Aku kena. Bang, Bang, pertahankan diri sikit. Kena pertahankan diri. saya mati-mati ingat ini mesti paling bijak ni belakang ni. Mana? Okey. Oh, ini. ya. Wow. Tak adalah. Ni mungkin waktu. Sebab kan, kalau dekat konsep show kan, Itu dah mungkin style dia. dia tak gerak langsung. Tak gerak langsung. Patung gerak. Oi, kena aku kena ni. Kena. Dia blur. Okey. Next. Tadi apa 9 dengan 18 18. Baca 18 pula. Okey, siapa paling garang kat sini? Ini saya nak tahu ni. Tengok muka. Garang Semua baik-baik. Ni cute. Tak boleh gerak. Beriman semua. Ni. Aku rasa ni lah. Cikgu. Okey, jap. Saya kira sampai 3, tunjuk siapa Okey, 1, 2, 3. Tunjuk atas. Orang zaman purba kita terima keadaan. Ya. Tak ada internet. Kita ni redha je. Nampak? Baik. Okey, kita kembali kepada Bang. Pilih nombor. Pilih lagi. Kita lagi. Belum habis. Kita ada masa lagi bang. Kalau boleh sampai besok. Nombor 5. Nombor 5. Baik. Okey, siapa yang selalu menyusahkan band? Alamak, ini parah. Okey, 1, 2, 3 tunjuk Ini parah ni bang. Okey, Tolong okey, bang. Tolong bang. Fikir Tolong dulu. bang. 1, 2, 3 tunjuk. Okey, 1, 2, 3. Dia lah. Saya juga. Wow. Sedang kira bang. Ikut bos ke apa dia? Ikut bos. Betul. Pakat nak kena dengan saya. Diorang pakat nak tangan dua. Boleh. Bang tak apa, saya faham. Okey. Kita redha je. Sebab main bass tak bunyi. Bass selalunya. Tapi pahit Asyik semua tak bunyi je. Dia asal sampai Bang, sound system pun belum. Bang, Tengok. bukan saya. Dia salahkan lain. Dia bass rosak tu. Okey. Okey, jom seterusnya pilih nombor. Okey, jap. Ni saya pilih. Okey, ni soalan terakhir. Saya pilih semua pinpoint Okey. Siapa selalu kentut time jamming? Saya kira sampai 1, 2, 3. Tak ada. Tak ada Cuma disiplin. Tak ada bau langsung. Tapi kentut mana orang tahu? Tak ada bau tu. Tak ada. Tahu-tahu bau je. Setakat ni semua okey. Memang Agak-agak nak keluar daripada studio tu, faham-faham lah tu. Keluar, kejap. Faham lah tu. Okey, kita tukar soalan lah. Okey, tak apa, biar mereka pilih nombor. Okey, abang pilih nombor, bang. Nombor 7. 7. Okey, 7. Alright. Siapa yang paling layak kena pukul? Okey. Kira 3 poin. Okey, okey semua dah. Sebab dia adik kan. Kasi adik, abang memang pukul adik. Gera adik. Ni nak kasih disiplin. Betul. Orang baru kan? Aku setuju. Orang baru setuju. Setuju. 5 dirham. 5 dirham. 5 darah. Okey, baik. 10 Kita ada masa untuk lagi satu soalan, Aizat. Okey. Oh, okey. Satu Abang lagi soalan. Rockstar, boleh pilih? Pilih lah. Okey, saya pilih. Pilih. Saya pilih abang pilih. pinpoint Okey. Okey. Siapa yang selalu putus cinta? Baik. Jawapan. Lagi. Set ni
cantik. Set ni cantik. 1, 2, 3 ke? 1, 2, 3 ke? Highlight dia penting. 2, 3. Pentas lawa. Cantik kan. Boy nampaknya. Dia boleh explain melalui lagu-lagu ciptaan dia. Cuba dengar lagu-lagu dia, semua lagu-lagu Fras. Lagu broken Yes. kita. So dia punya petua untuk membuat lagu tu, dia kena feel dan kena Putus cinta. ada dalam tu. Ingatkan kena putus dulu. Baik, itu sahaja segmen Papa Panas untuk kali ini. Tapi jangan ke mana-mana, mereka akan masih bersama kami selepas ini dan mereka akan perform. Jadi kalau anda nak tengok mereka perform, stay tune bersama kami di Suka Pagi. Eksklusif di Suka TV, Suka sangat. Kembali lagi bersama kami. Kita saja nak bagi Kita kita saja nak bagi penonton ambil gambar. screenshot kan. Screenshot tadi post. Tadi kita dah banyak borak dengan band UK dah main papan panas. Yes. Sekarang kita nak tahulah apa harapan band UK dengan lagu remake ni. Ya. Ami. Harapan seperti orang lain jugalah. Baik, Boleh lagu ni dapat diterima. Dan sekarang dah mengambil 1 juta kan. Dah diterima dah pun, Mak Mi. Kita target nak dapatkan 20 juta. 20 juta insya 20 juta insya-Allah. Dan kalau boleh setiap saja lagu-lagu baru yang kami keluarkan mendapat sambutan. Dan selepas ini kita ada lagu baru nak keluar juga. Ya. Tajuk dia Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu. Bersih baru. Dan juga lagu baru Cinta Semakin Menjauh. Waduh, walau. Tak sabar nak dengar. Oh, putus cinta lagu semua. Mami, bila keluar tak tahu? Untuk lagu yang Di Sana Menanti Si Menunggu, bulan 9. Bulan 9. Minggu kedua. Dan lagu Cinta Semakin Menjauh, bulan 10. Tak jauh jarak dia. Dekat-dekat je. Ini macam gila ni. Ini betul-betul. Alright, saya nak mungkin band UK boleh bagi nasihat sebab Suka TV ada buka Suka Record, label Suka Record. Kita akan ada uji bakat tak lama lagi untuk penyanyi untuk datang uji bakat. So mungkin boleh bagi tips kepada mereka di luar sana yang akan datang uji bakat, apa mereka perlu buat dan sebagainya. Mungkin Cok Orka boleh bagi tips sebagai penyanyi? Cok. Sebelum nak uji bakat, pastikan tidur cukup. Minum air banyak, air masak kan. Yang penting rehat cukup lah. Jangan datang lewat Jom. Jangan datang lewat, disiplin. Betul. Nanti kena marah. Betul. Okey. Mungkin yang lain ada nasihat apa-apa? Kepada yang nak masuk Yang legend. pastikan pilih lagu dengan betul. Jangan salah. Kalau anda salah pilih lagu, anda kecunda. Pilih lagu mana ikut vokal. Ikut kita punya kemampuan. Jangan kita lebih daripada itu. Kita cari lagu yang sesuai dengan kita. Supaya juri boleh menilai suara anda. Baik. Gitu. Okey, Yang paling penting jangan tiru seorang. Ya betul. Identiti sendiri. Itu saya setuju. Macam saya lah. Okey, baik. Sendiri. Kata-kata akhir kepada penonton sebelum kami bagi perform. Okey, kepada anda semua yang di luar sana, teruskan menyokong kumpulan UK kerana kita ada banyak lagu. Ada 25 lagu yang akan keluar. Baik. Tahun depan. Jadi teruskan menyokong. Terus kepada kumpulan UK. Terbaik ngam cun. Share. Love. Like. Baiklah, kami akan meninggalkan anda bersama band UK dalam segmen Lanjut Sikit.